Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Arisha binti Ibrahim, nombor metrik KBJ 211510204. Hari ini saya akan menerangkan tentang yang pertama, mengenal pasti pengenalan yang berkaitan dengan chain rod. Yang kedua, definisi berkaitan dengan chain rod juga. Yang ketiga, nyatakan etiologi. Yang keempat, mengenal pasti tanda-tanda dan gejala. Yang kelima, terangkan contoh-contoh gambar chain rod. Yang kelima, nyatakan rawatan chain rod. Dan yang terakhir, terangkan pencegahan chain rod. Okey, seterusnya saya akan menerangkan definisi chain rod. Chain rod adalah keadaan bakteria yang menyebabkan luka terbuka pada sekitar alat kelamin. Ia juga adalah sejenis jangkitan seksual iaitu STI yang bermaksud ia dihantar melalui hubungan seksual. Kemudian bakteria ini menunjukkan bakteria Haemophilus ducreyi. Menyebabkan keadaan ini, ia menyerang tisu di kawasan kemaluan dan menghasilkan kudis terbuka. Kadang-kala dirujuk sebagai chain rod atau ulcer. Ulcer juga mungkin berdarah atau menghasilkan cecair, jangkitan yang boleh menyebarkan bakteria semasa persetubuhan oral, dubur atau faraj. Kemudian chain rod juga boleh merebat daripada sentuhan kulit ke kulit dengan orang yang berjangkit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Atira binti Alis, nombor metrik KBJ 211510205. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tanda dan gejala kankroid. Gejala kankroid biasanya muncul 4 sehingga 10 hari selepas jangkitan. Gejala awal dicirikan oleh penampilan satu atau lebih benjolan merah di kawasan kemaluan. Dalam masa yang singkat, benjolan merah akan penuh dengan nanah, menjadi lebih besar, kemudian pecah dan membentuk luka terbuka. Berikut adalah ciri-ciri luka terbuka pada kankroid. Tepi luka tidak teratur, pangkal luka melengkung ke dalam, kelabu kekuningan, luka mengeluarkan nanah, luka mudah berdarah. Lukanya sangat menyakitkan, terutamanya ketika membuang air kecil dan melakukan hubungan seks. Luka boleh membesar dan bergabung dengan luka lain. Kudis kankroid biasanya berlaku di kawasan kemaluan yang paling kerap digosok semasa hubungan seksual, seperti pada kulup, kepala zakar dan persimpangan antara kepala dan batang zakar pada lelaki. Manakala pada wanita, kudis paling kerap terbentuk pada bibir kemaluan, pembukaan faraj, serviks dan kawasan antara faraj dan dubur. Walau begitu, kadang-kala kankroid pada wanita tidak menyebabkan gejala, jadi ia boleh tidak dapat dikesan. Kankroid juga boleh menyebabkan ketulan di pangkal paha kerana nodus limfa yang bengkak. Ketulan ini mengandungi nanah, boleh membesar, mempunyai tekstur yang keras dan boleh pecah pada bila-bila masa. Biasanya benjolan terbentuk kira-kira 1 hingga 2 minggu selepas kudis muncul. Seterusnya, saya Alia Maisarah binti Muhammad Zamani, KBJ 211510211 dari J8 akan meneruskan perbentangan tentang etiologi chancroid. Chancroid ini disebabkan oleh jangkitan dengan bakteria Haemophilus ducreyi, iaitu bakteria anaerobik yang berbentuk bacillus dan mudah dijangkiti. Bakteria ini akan menghasilkan toksin, iaitu chloridal distin toksin, yang menyebabkan kitaran sel terhenti dan kematian sel dalam badan manusia. Akibatnya, ulcer akan berlaku secara amnya pada alat kelamin. Bakteria Haemophilus ducreyi ini disebarkan secara seksual melalui sentuhan langsung dengan autonokulasi, iaitu kurap pada bahagian badan, bukan seksual seperti mata dan kulit. Selepas jangkitan, gejala akan muncul dalam masa 1 hingga 2 minggu. Assalamualaikum, saya Nur Syamira binti Abdullah daripada J8, nombor metrik saya KBJ 211510924. Hari ini saya akan membentangkan tentang simptom terhadap lelaki dan perempuan jika dijangkiti. Yang pertama, saiz
saiz ulcer berukuran 1.8 hingga 2 inci. Yang kedua, ulcer senang berdarah semasa disentuh. Yang ketiga, bengkak sehingga menembusi kulit. Yang keempat, ulcer pada permukaan tengah menjadi lembut. Yang kelima, bengkak pada ground abdomen, bawah peha. Yang keenam, nodus limfa yang besar. Yang ketujuh, warna kelabu kekuningan yang jelas. Yang kelapan, sakit semasa buang air kecil dan besar kerana terdapat ulcer di sekitar dubur dan kemaluan. Seterusnya saya akan bentangkan tentang cara pencegahannya. Yang pertama, mengelakkan melakukan seks faraj mula atau dubur. Yang kedua, menggunakan kondom. Yang ketiga, elakkan melakukan seks oral. Yang keempat, hadkan bilangan pasangan seks. Yang kelima, beritahu pasangan seks jika kita dijangkiti. Yang keenam, jangan melakukan seks bebas seperti seks rambang, bertukar-tukar pasangan. Assalamualaikum, saya Nur Auni Kristina binti Jali, nombor matrik KBJ 2115102006. Hari ini saya akan menerangkan tentang rawatan cangkrat. Jangkitan ini boleh hilang tanpa rawatan, tetapi ubat membantu untuk sembuh dan lebih cepat dan mengurangkan parut yang terhasil. Penyakit cangkrat ini boleh dirawat dengan ubat-ubatan seperti doktor arahkan mengambil antibiotik untuk menghapuskan bakteria menyebabkan ulcer. Contoh ubat ialah ceftriaxone dan azithromycin. Yang kedua, pembedahan. Membuang nanah yang besar, sakit di nodus limfa menggunakan jarum. Seterusnya, mengurangkan bekak dan kesakitan. Rumusan bagi cangkrat ialah infeksi bakteria yang disebabkan oleh gram-negative Lactobacillus haemophilus staphylococcus. Ia merupakan penyakit yang ditemukan terutama di negara-negara yang berkembang yang terkait dengan pekerja seks komersil dan klien mereka. Penularannya melalui hubungan seksual. Setelah masa inkubasi 1 hari hingga 2 minggu, cangkrat menimbulkan benjolan kecil yang kemudian menjadi brod lesi dalam 1 hari. Seterusnya, terdapat beberapa rujukan yang berkait dengan penyakit cangkrat. Sekian, terima kasih.